Okey, cik tuan dan cik puan semua, jom kita teruskan perkongsian kita pada hari ini kepada bahagian yang seterusnya, iaitu tentang study skills ataupun teknik belajar. Sebelum kita pergi lebih lanjut tentang kemahiran belajar, kita terlebih dahulu hendaklah mengenal pasti apakah kekurangan, apakah kelemahan otak kita, apakah yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita improve. Sebab tu kita kena kenal otak kita. Okey. Jadi secara umumnya mengikut psychological aspect, bukan dari sudut biological tapi dari sudut psikologi. Secara mudahnya kita boleh membahagikan otak kita kepada 3 bahagian. Okay? 3 bahagian. Kita buat satu kerata rentas. Contohnya ni otak kita. Okay. Alright. Ini bukan dialog, ni otak. Contohnya kepala kita macam ni. Alright. Jadi kita kategorikan 3 bahagian, iaitu bahagian mengikut keratan rentas. Okey. Maaf ya, kepala mungkin besar sebab otak dia besar. Nak buat macam mana? Okey. 3 bahagian. Okay. Bahagian yang pertama iaitu bahagian di hadapan, kita panggil sebagai working memory, WM, working memory. Yang kedua, yang bahagian tengah ni kita panggil sebagai short term memory. Short term memory ataupun memori jangka masa pendek. Dan yang terakhir, iaitu di belakang ni, kita panggil sebagai LTM, long term memory. Okey, cik tuan dan cik puan semua. Alright? Okey. Baik. Agak-agaknya, yang mana satukah yang memainkan peranan penting semasa proses kita belajar? Adakah working memory? Adakah short term memory? Ataupun long term memory? Working memory adalah memori yang bekerja. Short term memory adalah memori jangka masa pendek. Dan long term memory, memori jangka masa panjang. So, boleh anda teka ataupun anda tahu yang mana satu yang memainkan peranan utama dalam proses kita belajar? Anda rasa saya ada masa untuk sakit kepala? Yes! Boleh komen yang mana anda rasa jawapan yang paling tepat di antara ketiga bahagian ini. Adakah WM, STM, LTM? Saya sedang tengok ruangan komen, so make sure ada jawapan yang anda rasa itu yang paling tepat. Okay. Tak apa, salah tak ada masalah. Kita just nak tengok respon ataupun feedback daripada anda. So, saya bagi analogi mudah. Okay. Working memory ibarat prosesor. Kalau telefon ni ibarat RAM. Berapa gig RAM telefon? Adakah 2 gig? Ada lagi ke 2 gig telefon? 4 gig, 8 gig dan sebagainya. RAM, prosesor ataupun engine dia, sama ada laju ataupun tidak. Short term memory secara mudahnya adalah seperti pen drive lah. Maksudnya kita simpan data, kita simpan maklumat, kita simpan file untuk jangka masa sekejap, lepas tu kita transfer. Seperti pen drive, short term memory. Dan long term memory ni kita boleh analogikan sebagai hard disk yang lebih besar.
hard disk laptop contohnya, yang lebih permanent. Okay. So, yang mana satu paling utama dalam proses belajar? Mesti ada rasa yang ni kan, untuk mengingat sebab long term lebih lama. Jawapannya adalah bukan yang ni. Bukan. Dan juga bukan short term memory, tapi yang working memory. Memory yang bekerja, prosesor otak kita, ataupun boleh dikenali juga sebagai sensory memory, SM. Kenapa SM, sensory memory ni adalah kerana memory yang diproses daripada sense kita, sense deria kita. Contohnya deria utama kita, mata, apa yang kita lihat diproses pada working memory. Apa yang kita dengar, telinga kita, apa yang masuk dari apa yang masuk ke dalam telinga kita, yang kita dengar itu diproses oleh working memory, yang kita dengar masa belajar dan sebagainya. Dan juga mata, telinga, lepas tu apa yang kita rasa melalui sentuhan, apa yang kita rasa melalui lidah kita, diproses di sini. Okey, 5 deria utama kita, iaitu penglihatan, pendengaran, bau, rasa dan sentuhan. Rasa dan sentuhan. Rasa tu sentuhan lah. Dan juga deria rasa lidah. Okey, 5 yang pertama diproses di bahagian sensory memory. Sebab itulah namanya sense, deria. Okey, jadi sebab apa working memory ni memainkan peranan dalam proses kita belajar? Sebab input yang kita dapat adalah melalui deria. Apa yang kita tengok, apa yang kita dengar daripada cikgu mengajar, lecturer kita berkongsi adalah melalui deria. Dan inilah bahagian utama yang memainkan peranan untuk proses, untuk hadam, untuk cernakan maklumat-maklumat tersebut. Tanpa bahagian ini ataupun sekiranya bahagian ini tidak berfungsi dengan optimum, susah untuk ditransfer ke short term memory dan long term memory untuk diingat. That's why lah working memory ataupun bahagian depan ni sangat-sangat memainkan peranan penting semasa kita belajar. So, apa masalahnya? Apa problemnya? Apa kelemahannya? Kelemahan utama working memory ni adalah 3. Ada 3 kelemahan utama working memory. Yang pertama, working memory mempunyai time limit. Dia ada had waktu. Jadi working memory ni mempunyai tempoh masa tertentu untuk kita proses sesuatu maklumat, untuk kita fokus contohnya. Jadi secara mudahnya, mengikut purata, kita hanya mampu fokus, kita hanya mampu kekal ataupun maintain kita punya daya konsentrasi hanya dalam tempoh antara 10 hingga 15 minit sahaja. Okey, secara purata lah. Ada yang lebih lama daripada 15 minit, ada yang kurang daripada 10 minit. Tapi secara purata mengikut kajian, majoritinya di kalangan kita antara 10 hingga 15 minit sahaja tahap konsentrasi ataupun fokus kita. Maksudnya apa? Cuba kita cek semasa kita dalam lecture hall, semasa kita dalam kelas, semasa kita belajar sendiri, berapa lama yang kita mampu bertahan? Mungkin ada orang, yes, memang dia study lama, tapi yang masuk hanyalah permulaan saja. Kalau contoh cikgu mengajar dalam kelas tu 1 jam, biasanya 15 minit saja yang dia fokus. Seterusnya mungkin sudah hilang fokus. Jangan kata nak fokus pada cikgu. Kawan-kawan kita yang ada di sekeliling kita pun dah jadi satu gangguan ataupun distraction. Kita akan masuk yang bahagian ketiga nanti. Okay.
So point utama di sini adalah kita mampu fokus lebih kurang 10 hingga 15 minit saja. Itu kelemahan utama working memory. Dia tak lama. Okay. Kalau kita buat graf, fokus kita mungkin pada permulaannya di sini 100%, tapi lepas sahaja 10 atau 15 minit dia akan turun terus ke bawah. That's why kadang-kadang bila kita belajar kita lost. Kita rasa macam blur. Aku kat mana? Kita rasa sesat, terutamanya subjek kritikal macam matematik contohnya. Contohnya matematik, bila cikgu tunjuk step by step, once kita terlepas satu step sahaja, terus kita hilang punca. At the end, cikgu dah buat hashtag jawapan, kita entah ke mana sebabnya kita dah hilang fokus tahap kritikal. Dia bukan hilang sikit-sikit, dia hilang terus menjunam jatuh. So macam mana kita nak kekalkan fokus ni, nanti kita akan bincang dalam teknik belajar. Okay? Untuk kita kekalkan graf ni, kita tak nak graf ni terus turun ke bawah. Okay, itu yang pertama. Kelemahan yang kedua, di samping tempoh masa yang terhad, masalah kedua adalah Okey, sebelum tu, saya suka bagi analogi untuk membuktikan memang otak kita ni ada problem berkaitan dengan had masa. Contohnya yang kita buat hari-hari, masa kita solat, masa kita sembahyang, kita pernah berlaku kadang-kadang was-was ataupun lupa rakaat keberapa. Soalan saya, adakah benda tu berlaku pada permulaan solat? Adakah pada rakaat pertama? Adakah pada rakaat kedua? Sudah pasti bukan pada rakaat pertama ataupun kedua. Biasanya kita lupa pada rakaat-rakaat terakhir, contohnya ketiga ataupun keempat. Kita confuse sama ada 3 ke 4, 4 ke 3 ataupun 4 ke 5. Takkan tajak biasanya mesti terkurang kita kan. Okey. So, point saya adalah ini yang membuktikan bahawa the longer the time, the less we can focus. Maksudnya bila semakin lama masa tu berlalu, semakin susah kita nak fokus, semakin kita hilang daya tumpuan. Dia tak berlaku pada permulaan. Tak ada orang yang tiba-tiba angkat takbir Allahu Akbar. Rakaat ke berapa Never happen like that. Okay, tak pernah berlaku, impossible. Angkat takbir terus lupa rakaat. Biasanya berlaku pada rakaat-rakaat yang terakhir. Sebabnya sudah berlalu satu tempoh waktu, mungkin 5 minit, mungkin 10 minit. Biasanya sembahyang 5 minit je kan, 10 minit lama tak wali tu. 5 minit tu mungkin had. Sudah sampai satu waktu yang menyebabkan dia dah tak boleh fokus dan lupa rakaat. Itu bukti jelas otak kita problemnya ada had waktu, terutamanya ni bahagian depan ni, working memory. Okay. Yang kedua, masalah yang kedua adalah dari sudut quantity. Dari sudut berapa banyak input, berapa banyak item yang boleh dimasukkan ke dalam working memory ni untuk diproses. Dan untuk pengetahuan anda, tak banyak. Bukan 1000, bukan 100, bukan 10. Maksimum biasanya lah mengikut purata hanyalah 7 sahaja. 7 apa? 7 item sahaja. Maksudnya hanya 7 benda sahaja yang kita boleh ingat, yang kita boleh hafal dalam satu masa. Itulah capacity, kemampuan working memory kita. Okey, anda tak percaya? Jom kita buktikan. Katakanlah kita ingin menghafal nombor telefon. Jika kita nak hafal nombor telefon, adakah dengan sekali sebut kita terus ingat beberapa digit yang disebutkan? Sudah pasti dengan sekali sebut saja kita memang tak mampu nak ingat. Contohnya, cuba anda ingat sekarang 0148443050.
Okey, mungkin ada yang ingat, mungkin ada yang tak ingat. Okey, cuba nombor seterusnya 0111524678. Ada yang ingat tapi ada yang tak ingat. Majoritinya tak ingat. Tapi walaupun yang dah ingat tu, dia hanya ingat dalam tempoh masa yang sekejap saja. Jom kita buktikan benda ni dengan lebih terperinci lagi. Cuba buat aktiviti PIM, PAM, PEDI. Sebut PIM, PAM, PEDI. Okey? Kita akan buat satu aktiviti yang membuktikan bahawa otak kita ni memang tak mampu nak ingat 7 benda dalam satu masa. Bukan seumur hidup, dalam satu masa. Contohnya masa sekarang ni. Okey, benda ni sangat penting sebab dia mainkan peranan masa kita nak menghafal nanti. Jadi kita akan buat satu teknik untuk atasi benda-benda ni. Okey, contoh, cuba hafal PIM, PAM, PEDI. Sekali lagi, PIM, PAM, PEDI. Saya yakin anda semua boleh ingat. Sekarang kita buat gaya mengikut perkataan-perkataan tadi supaya kita mudah nak hafal. Okey, kalau PIM buat seperti petik jari ataupun mini love, PIM. Kalau PAM, tepuk tangan PAM. Kalau PEDI, tepuk meja anda ataupun peha anda. Okey, jadi dia akan jadi PIM, PAM, PEDI. So, 3 item. Saya rasa anda tak ada masalah untuk mengingat kesemuanya. Jom kita teruskan aktiviti ini. Sekarang kita akan tambah beberapa item. Dia akan jadi seperti ini. Dengar dulu. PIM, PAM, PIM, PAM, PEDI, PEDI, PAM. Okey, sekali lagi. Dengar dulu. PIM, PAM, PIM, PAM, PEDI, PEDI, PAM. Okey, sekarang ni saya nak anda semua tolong buat. Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. Alright. Saya yakin hampir semua, majoritinya masih mampu buat apa yang saya buatkan tadi. Dan last kali, saya nak anda semua tambahkan penutup kepada PIM, PAM, PEDI tadi. Jom, dia akan jadi fullnya seperti ini. Dengar dahulu, jangan buat lagi, dengar dahulu. PIM, PAM, PIM, PAM, PEDI, PEDI, PAM, PEDI, PAM, PIM, PAM. Okey. Sekali lagi saya buatkan. Saya nak anda semua tambahkan penutup kepada yang anda ingat tadi. Anda dah ingat tadi PIM, PAM, PIM, PAM, PEDI, PEDI, PAM. Tambahkan PEDI, PAM, PIM, PAM. Dia akan jadi penuhnya. Dengar dulu, lepas ni buat. PIM, PAM, PIM, PAM, PEDI, PEDI, PAM, PEDI, PAM, PIM, PAM. Alright. Sekarang saya nak anda semua tolong buat. Okey, kita tengok apa yang berlaku. Alright. Siapa yang dapat buat komen, siapa yang tak dapat buat pun komen. Okey. Komen apa? Komen pagi. Okey. Jom. Jika anda bermasalah untuk buat aktiviti tadi seperti yang saya buat, maksudnya anda normal. Sebab apa? Sebab limit otak kita hanya boleh ingat dalam satu masa hanya 7 benda. Jadi apa yang saya cuba buktikan tadi, mula-mula saya bagi 3 step, PIM, PAM, PEDI. 3 semua orang tak ada masalah. Adik-adik kita yang tadika pun boleh ingat PIM, PAM, PEDI. Simple sangat. Yang kedua, saya bagi 7. Kalau anda perasan, ada 7 item, iaitu PIM, PAM, PIM, PAM, PEDI, PEDI, PAM. 7. Bila dah capai angka 7, itu adalah satu limit. Tapi kita masih boleh ingat. 7 tu masih boleh diingat. Cuma dia dah sampai maksimum dah. Satu tahap maksimum. Anda masih boleh buat PIM, PAM, PEDI, PEDI, PAM. No problem. Semua orang, hampir semua boleh buat. The problem is yang ketiga, step ketiga, level ketiga, hampir semua akan jadi macam mana bila anda cuba buat tadi PIM, PAM, PEDI, PEDI, PAM. Dia macam hang. Dia dah macam blur, dia dah tersekat. Ada yang tepuk pun dah tak kena. Ada yang berhenti terus, selamat daripada salah dan sebagainya. Ada yang siap keluar bunga-bunga silap lagi. Okey. So maksud saya, apa poinnya di sini adalah memang kelemahan kita tak boleh nak ingat banyak benda dalam satu masa. That's why lah kalau kita pergi ke
kedai-kedai franchise utama, contohnya KFC, McD, Pizza Hut dan sebagainya. Bila kita masuk ke kedai-kedai ni, cuba kita tengok menu-menu dia, menu-menu utama. Biasanya banyak ataupun sedikit menu. Kalau kita tengok KFC, cuba tengok dalam satu kolom saja. Jangan tengok semua, tengok dalam satu kolom. Biasanya ada beberapa item saja. Cuba tengok McD. Kalau KFC tadi kita ada dinner plate. Apa lagi? Kita ada KFC kita ada ayam je lah biasanya kan. Okay. Snack plate, dinner plate itu yang biasa. Kalau kita pergi McD biasanya burger. Kita ada burger, Big Mac dan sebagainya, McChicken. Itu biasa, item-item biasa. Kalau kita pergi pizza lah. Ada tak pergi KFC dia jual nasi kerabu ke? Kita pergi McD dia jual lemang ke? Ada tak kita pergi pizza dia jual apa lagi? Makanan-makanan tradisional biasanya tak ada. Dan memang tak ada pun. Apa poin saya? The moment kita masuk sahaja kedai-kedai tadi, kita mudah nak buat keputusan. Kita masuk je ke KFC, kita dah nampak apa yang kita nak makan. Kita nak makan ayam, kita nak snack plate, kita nak dinner plate, kita nak menu yang terbaru, Arabica, spice contohnya. Sebab apa kita mampu buat keputusan dengan cepat? Sebab item dia tak banyak. Kita nampak menu dia, set A, B, C, D. Dia tak ada sampai Z. Dia hanya biasanya E. Paling banyak lah. Okay. Contohnya kalau KFC, menu-menu dia jelas kita nampak benda tu. Tapi cuba anda pergi ke kedai-kedai, gerai-gerai mamak ke, makanan-makanan restoran dan sebagainya. Cuba tengok menu dia. Menu di gerai-gerai ni tak sama dengan macam di KFC tadi. Di dinding saja anda dah boleh tengok senarai menu dia. Air minuman sahaja ada 200 jenis. Anda tengok ada air Milo contohnya. Ada Milo Cow, Milo Swan, Milo Ice, Milo Tabur, Milo Dinosaur, Milo Dinosaur spesies purba dan sebagainya lah. Pelbagai jenis Milo. Tu baru Milo. Anda cuba baca semua jenis air. At the end anda pening nak minum air apa? Last kali anda order air Swan saja. Yes. Nampak tak? Bukti bahawa bila banyak sangat input, banyak sangat item, otak kita serabut dan susah nak buat keputusan, susah kita nak terima, susah kita nak proses. So, ini satu benda yang kita kena atasi semasa kita belajar. Salah satu kelemahan utama kita, kesilapan kita adalah kita suka buka buku rujukan, buku teks dan sebagainya, kita terus menghafal. Kita tak tahu berapa banyak item yang ada. Contoh saya ambil secara mudah, buku sejarah. Buku sejarah, the moment kita buka je buku sejarah, terus kita rasa mengantuk. Sebab apa? Banyak sangat item, lagipun penuh dengan tulisan. Otak kita tak suka tulisan. So, kita kena atasi dengan satu teknik yang kita akan bincangkan dalam study skill nanti. Dan yang terakhir sekali, kelemahan working memory otak depan kita ni adalah mudah sangat hilang fokus, mudah sangat distracted. Banyak sangat distraction, gangguan-gangguan daripada persekitaran yang menyebabkan kita mudah hilang fokus. Ingat lagi, sedia, sedar. Okay. Alright. Pagi. Okay. So make sure anda dalam keadaan sedar sekarang ni. Sebab apa? Sebab memang kita tak mampu sebenarnya, ataupun kita ni mudah sangat terpengaruh dengan persekitaran kita, suasana kita. Sebagai contoh, kalau dalam kelas, ni online lagi mudah terpengaruh. Kalau dalam kelas
Katakanlah cikgu mengajar di hadapan, sehebat mana pun cikgu yang mengajar, contohnya ustaz mengajar kat depan tu sampai terbang, melompat-lompat, terkinja-kinja, betapa bestnya ustaz tu mengajar. Tapi sebaik sahaja ada seorang rakan kita daripada kelas sebelah berjalan di tepi kelas kita menuju ke tandas, yang mana satu agak-agaknya yang kita tengok, ustaz yang mengajar best tadi ataupun kawan kita yang berjalan yang langsung tak best? Of course kita akan tengok member kita, sebab otak kita ni mudah hilang fokus. So 3 kelemahan pertama iaitu dari sudut dari sudut masa, time limit. Yang kedua, capacity, berapa banyak item yang boleh masuk dalam otak kita dalam satu masa. Dan yang ketiga, masalah fokus. Masalah fokus ni simple je, dalam solat pun kita pernah berlaku. Kononnya nak khusyuk kan, kononnya nak fokus, tapi angkat je takbir Allahu Akbar, terus teringat benda-benda lain. Contoh, Allahu Akbar, kerja sekolah tak siap lagi, Allahu Akbar, mana letak buku ni, Allahu Akbar, terus melencong ke lain. Walaupun kita dah pasang niat nak khusyuk kononnya lah. Itu problem working memory. Ada orang persoalkan, betul ke working memory bukan short term memory, long term memory? Yes, kalau di sini kita dah ada problem, apatah lagi untuk kita teruskan ke short term memory ataupun long term memory. Sebab ini adalah permulaan, lepas tu barulah kita boleh simpan maklumat tu. Sebab itulah kalau kita sakit kepala, ada rasa ada masa tu sakit kepala. Kalau anda sakit kepala, anda tak sakit di tengah ataupun di belakang. Tak ada orang tiba-tiba aduh sakit kepala. Biasanya kalau kita sakit kepala di sini, kalau kita pening panas pun di sini. Sebab ini adalah bahagian yang memproses maklumat yang kita terima setiap hari. Okey? Ingat 3 kekurangan ataupun kelemahan working memory. Supaya lepas ni kita akan belajar, kita akan mendalami teknik untuk mengatasi 3 problem ni. Boleh? Jom senaraikan pada ruangan komen supaya saya tahu anda masih lagi bersama saya. Saya tengah tengok ni, saya tengah tengok video ni juga bersama anda. Saya tengah tengok ruangan komen untuk saya lihat siapa yang terus kekal dalam video ni. Jom komen 3 masalah utama working memory pagi.